Nah, sekarang ini segmen soal dan jawab bersama-sama dengan tetamu kita yang saya hormati, Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh, yang kekal setia bersama-sama dengan kita untuk menjawab 3 soalan daripada para penonton yang bertuah pada hari ini. Ustazah, kita mulakan dengan soalan yang pertama ya. Okey. Zahira dari Teluk Intan. Dia kata puasa dalam PKP membuatkan saya lebih banyak makan kat rumah. Ini membimbangkan saya yang ingin kurus. Alamak, tips apa ni Ustazah? Mungkin Ustazah boleh bantu. Ya Allah, Akbar. Saya tak boleh bagi nasihat ni kalau nak kurus ni pasal saya pun tengah dalam proses. Ya, tak berjaya lagi ni. Jadi orang tak berjaya nak menasihatkan orang susah sikit. Tapi itulah keadaannya. Tapi kalau niat dan nekat kita kuat, ya, insya-Allah. Saya ingat bulan Ramadan ini antara waktu yang paling efektif untuk kita nak menguruskan badan ataupun mengurangkan nafsu makan kita. Sebab apa? Lebih-lebih lagi keadaan sekarang tidak ada bazar Ramadan, ya, jadi kita ni tidaklah terpaksa membeli bila mata dah berkenan. Ya, ini saya kena masak sendiri. Maknanya kalau tak rajin, tak adalah makanannya, ataupun kita rasa macam saya tak nak makan banyak, maka saya jangan masak banyak. Ya, satu perangai orang perempuan ni Syam, ibu-ibu lah, bila dia masak, kita bila bulan puasa ni kita mungkin cenderung untuk masak lebih sebab kita masak dalam keadaan lapar. Ya, jadi kita nak makan banyak. Jadi kita pun masak lebih. Bila dah masak lebih, esok tak nak makan dah makanan tu, esok nak masak lain. Jadi hari ni kita pun terpaksa habiskan yang kita masak lebih tu. Siapa yang jadi majlis perbandarannya? Kita lah. Sabu. Ya, jadi itu tak baik. Jadi apa yang boleh dikatakan ialah kita bila puasa, ya, waktu kita makan sahur dengan buka puasa saja, dan waktu sahur selalu itu orang tak makan banyak sangat, ya. Tapi kalau masa berbuka tu, kalau kata kita suka makan banyak, bercukupankan kita punya bulan kita punya juadah buka puasa tu jangan terlalu banyak sangat, agak memadai, ya. Air pun kalau boleh letaklah air yang sedap-sedap sangat sampai 2-3 jenis. Kita minum air sejuk ataupun kita minum teh panas pun saya rasa alhamdulillah, jadi badan pun sihat, kita pun tidak rasa menyesal selepas itu dan tidaklah rasa lemau pula nak buat ibadat-ibadat, rasa berat badan, kan, nak solat banyak-banyak, kemudian nak mengaji pun, nak duduk pun rasa tak selesa kalau dah makan banyak. Jadi insya-Allah kitalah yang akan menentukan bagaimana nanti keadaan kita sendiri, ya. Soalan yang kedua Ustazah. Mio dari Taiping. Saya selalu dengar orang kata puasa PKP masa terbaik refleksi diri. Apa makna sebenarnya? Cik Mio ni tanya. Refleksi diri. Mungkin Cik Mio bermaksud bahawa kita nak muhasabah dirilah. Ya, sebab banyak urusan kita dalam keadaan bersendirian, kita mengatur apa sahaja yang kita ingin lakukan dalam masa sehari dan sehari. Jadi orang kata kalau dulu nak dapatkan me time pun sangat susah. Mungkin me time itu adalah waktu kita nak tidur malam, barulah masa tu kita pun fikir pula tentang diri sendiri, tentang perancangan esok, tentang apa kita buat hari ini, tentang apa kebaikan kita, apa keburukan kita. Tetapi dalam masa kita berpuasa di dalam tempoh PKP ni, memang banyak waktu untuk kita refleksi diri, ya. Sebab kita tidak bergegas nak keluar bekerja selepas kita solat subuh. Ya, kita tidak pula bergegas nak balik ke rumah menyediakan juadah selepas kita bekerja. Kita dalam keadaan banyak masa terluang. InsyaAllah, saya rasa kalau kita betul-betul mengatur, memang kita ada banyak masa. Dan masa itulah sebenarnya yang memberi kita banyak ruang untuk refleksi diri. Ya, kita ambillah 1 jam contohnya, kemudian daripada 1 jam itu, kita membuat perancangan sehari dalam 24 jam, berapa jam yang kita allocate untuk solat, berapa jam untuk mengaji Quran, berapa jam untuk membuat kebaikan, berapa jam kita bersedekah, berapa jam kita mencari ilmu dan menyampaikan ilmu dalam tempoh 24 jam. Dan kita buat pula dalam sisi yang lain, berapa jam kita buang masa sia-sia, berapa jam kita melayari media sosial, berapa jam kita tengok TV, berapa jam kita tengok movie, berapa jam kita dengan Netflix contoh, ya. Jadi di situ kita pun buatlah satu perkiraan, dengan mata kita boleh melihat, barulah kita tahulah rupa-rupanya selama ini ibadah kita 2 jam sahaja, tidur kita 8 jam, kemudian
12 jam lagi adalah perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dan kebaikan pada diri. Dari situ barulah kita betulkan balik. Bila kita betulkan balik itu kita buat macam mana supaya waktu untuk kita orang kata apa, bolehlah berehat-berehat, ya, tidak melakukan ibadah-ibadah yang khusus. So, letaklah 2 jam, 3 jam satu hari. Barulah sebenarnya kita rasa hidup kita ini memberi makna pada diri sendiri dan memberi makna kepada orang lain. Terutama bila kita seorang bapa, ya, ataupun kita seorang ibu. Anak-anak memerhati. Bila anak-anak 24 jam di rumah bersama dengan ibu ayah, dia akan observe, ya, ayah buat apa daripada pagi sampai malam. Mak buat apa daripada pagi sampai malam. Sebelum ini dia tak nampak. Pasal dia di sekolah, mak dia tempat kerja, ayah dia tempat kerja. Dia tengok malam mak ni sibuk je, balik kerja masak, lepas tu malam tidur. Ya, ayah pun sama. Jadi dia tak nampak mak dengan ayah dia buat apa, dia berjabat. Entah ayah pun tidur, dia berjabat. Dia mengetih punya main lama lagi, ya. Mak dia siap jual di raya dan sebagainya. Tetapi bila 24 jam di rumah, anak kena baca buku, ayah duk main phone. Ya, anak kena baca Quran, mak tengok Korea contohnya. Jadi macam mana anak itu mengambil iktibar. Jadi saya rasa mulai daripada hari ini belum terlewat lagi kita buat perancangan perkiraan jam tadi, dan dari situlah sebenarnya kita insaf bahawasanya ya Allah, sedar tak sedar aku ni banyak buat perkara yang sia-sia berbanding dengan perkara yang memberi manfaat kepada diri dan keluarga kita. Baik, Ustazah menyebut 2 perkara yang agak menarik tadi, iaitu pertama adalah Netflix dan yang kedua adalah Korea. itu sangat dekat ya, dengan orang perempuan, Syam. Benda tu tak ada social distance. Baik. Okey, Ustazah, soalan yang ketiga, soalan terakhir. Cik Sani dari Rembau. Tahun ni first time saya berpuasa jauh dari keluarga. Rasa stres juga sekarang ni. Apa nasihat Ustazah? Oh, ni yang tersangkut ni Ustazah. Yang tersangkut ini mungkin ini semuanya adalah kerja Allah, kan? Kita merancang lain, Allah ada rancangannya yang tersendiri. Apapun kita menerima qada dan qadar ini sebagai satu ujian yang positif. Sebab tidak ada apa yang Allah mahu lakukan kepada hamba-Nya yang tidak baik. Ya, tetapi terpulang kepada bagaimana hamba-Nya menerima ujian itu. Yang mana kalau dia terima sebagai sesuatu yang positif dan baik, dia redha dan dia positiflah. Tapi kalau dia terima sebagai satu benda yang negatif, maka dia mungkin rasa tidak suka, dia mungkin tidak sabar, dia tidak redha, maka dia akan dalam keadaan yang tidak begitu seronok. Jadi kalau kita terpisah dengan ahli keluarga ataupun bersendirian dalam tempoh begini, kita fikirkan bahawa ini peluang Allah tidak bagi kepada semua orang. Ya, Allah bagi kepada insan-insan yang terpilih sahaja dan hikmahnya ada. Apa hikmahnya? Mungkin Allah mahu kita rasakan bahawa di saat kita meninggalkan dunia, di saat itu kita pun bersendirian. Di saat itu tidak ada amalan orang lain yang membantu kita. Hanya amalan kita sendirilah yang menentukan bahagia atau tidak kita di alam barzakh yang mana kita akan bersendirian.